Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Awesome. Okay, hari ni kita nak study berkenaan dengan, nak bincang berkenaan dengan topik 3 untuk KPSM boleh juga, untuk KSSM pun sama juga. Topik 3 Form 4 which is Substance across plasma membrane. Tapi sebelum tu kita nak tengok structure dia. Kita tengok pada video belakang ya. Yeah. Lero. So, kalau korang boleh tengok tu, dia punya phospholipid layer. Ada 2 phospholipid layer. Itu adalah channel proteinnya lah. Video kepada 3D model of cell membrane. Okey. Dah habis video, kita pergi kepada seterusnya. Baik. So sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dekat sini, kat belakang saya ni adalah structure ataupun illustration untuk plasma membrane. Tapi yang tak pernah tengok plasma membrane tu, structure dia sian sian, risau kadang-kadang tak pernah tengok ni. Sian. Kan? Sian, kadang-kadang risau juga kadang-kadang. So inilah structure untuk plasma membrane. Ada beberapa elemen ataupun bahagian penting dalam structure of plasma membrane. Plasma membrane ni apa? Sebelum kita pergi jauh, kalau kita boleh tengok dekat hujung sini, sebelah sini tu ada gambar sel. Gambar sel. Sel ni dalam dia ada banyak organel. Ada mitokondria, ada nukleus, ada endoplasmic reticulum. Kita dah belajar dulu dekat topik 2, betul Cik? Betul 2. So, untuk kita kurungkan ataupun letak dalam satu tempat, kita perlukan satu substance ataupun satu benda yang boleh envelopekan organel-organel. Dia, function dia adalah plasma membrane. So, plasma membrane itu akan mengumpulkan atau menjadi mengurung atau menjadikan satu envelope kepada sel tersebut. Jadi, tanpa kita pergi lebih jauh, buang masa lagi, jom kita pergi kepada slide seterusnya. Alright. So, kita tengok kat sini. Sekejap ya. Okay. Structure of plasma membrane. Topik 3.1. Dalam topik 3.1 ini, korang kena tahu ada beberapa benda. Yang pertama, 3.1 adalah justify the necessity of movement of substance across the plasma membrane. Kenapa kita nak kena ada substance yang across plasma membrane ni? Yang kedua, kita ada describe the component of a plasma membrane and its function based on the fluid mosaic model. Okay, fluid mosaic model ni diketengahkan oleh 2 orang saintis. Kita akan discuss. Seterusnya 3.13, kita ada draw and label the components of plasma membrane based on fluid mosaic model. And last but not least is describe the permeability of plasma membrane. Ada 4 saja subtopik dalam 3.12 plasma membrane. Alright, next. Jom kita pergi slide seterusnya. 3.11 tadi, necessity of movement of substance across a plasma membrane. Kenapa perlunya sebenarnya untuk substance ni across plasma membrane? Masih ada sebab dia. Okey, yang kat belakang kita tengok. Okey, kat sini. Yang pertama, living cell require substance from external environment dan juga to carry out living process. Maknanya kat sini, untuk satu-satu sel untuk menjalankan aktiviti sel, dia perlukan substance yang daripada luar. Kalau awak tahu ataupun awak masih ingat,
plasma membrane dia akan memisahkan antara keadaan di dalam sel dan juga keadaan di luar sel. Macam contoh, kat sini dalam sel ni dia perlukan glukos. Maknanya apa kena buat? Dia kena ambil glukos daripada luar, masukkan dalam. Melalui apa? Melalui plasma membrane. Struktur plasma membrane ini kita akan discuss dekat sebentar lagi. Okay, next, waste product that need to be disposed of ataupun from the cell. Maknanya ada sisa-sisa daripada sel ini. Sel telah melakukan beberapa aktiviti biochemical dan dia ada menghasilkan waste product. So waste product tu kita kena angkut keluar. Kita kena buang lah. Macam kita juga, macam kita dah minum, kita ada waste product, kita kena keluarkan waste product tu. Waste product tu adalah, contoh macam kita ada carbon dioxide, kita ada air kencing, urine dan sebagainya kan. Kita kena excrete keluar. So mana sama juga dalam sel pun kita kena keluarkan waste product melalui plasma membrane. Itu pentingnya ada plasma membrane. Yang ketiga, cell must allow some substance to move into and out of the cell to maintain the living process. Maknanya tak semua benda boleh masuk dalam sel dan tak semua benda boleh keluar daripada sel. Maknanya plasma membrane ini akan memastikan bahawa ada beberapa saja substance yang boleh keluar dan juga boleh masuk ke dalam sel. Contoh, kalau semua benda boleh masuk dalam sel, sel kita akan burst. So, plasma membrane ini akan mengekalkan kita punya integrity of cell. Kalau banyak sangat benda masuk, banyak sangat benda keluar, dia dah tak tentu hala lah. So, maknanya kat sini plasma membrane ini berfungsi ada 3 benda. Kenapa kena ada plasma membrane? Sebenarnya untuk kita pastikan substance yang luar daripada sel masuk ke dalam, kemudian daripada sel yang daripada dalam waste product kita hantar keluar, dan juga memastikan tidak semua substance boleh masuk ke dalam sel dan tidak semua substance daripada sel boleh keluar. Maknanya dia menetapkan atau memegang integriti sel tersebut supaya sel itu terus hidup. Baik. So next kita pergi kepada structure of plasma membrane. Structure of plasma membrane saya pecahkan kepada 6. Kalau kita tengok dekat sini, yang pertama kita ada, mana kita nak pergi? Kita kat sini, yang pertama kita ada phospholipid, yang kedua kita ada channel protein, kemudian kita ada carrier protein, kita ada glycolipid, kolesterol dan juga glycoprotein. Betul ke saya tunjuk ni? Salah. Kita ada phospholipid, salah sini, phospholipid, kemudian ada channel protein atau protein. Kalau dalam KBSM kita panggil sebagai protein, dan kalau dalam KSSM kita panggil sebagai channel protein. Ingat Kemudian kita ada carrier protein sebelah sini, kita ada glycolipid, kita ada glycoprotein. Kemudian kita ada kolesterol ke atas. Itu adalah struktur untuk plasma membrane. Okey, ada 6 struktur dalam plasma membrane dan setiap satu struktur ni dia ada fungsi dia tersendiri. Dia ada kerja dia sendiri. Ialah sebab kalau ada dia tak ada kerja kan, mesti dia ada kerja dia sendiri. So, kita kupas satu persatu. Jom. Kita buat. Okey, yang pertama adalah fosfolipid. Kita tengok pada fosfolipid. Tengok pada fosfolipid. Lipid adalah fat, betul tak? So, dia adalah fosfolipid bilayer. Kat sini tengok bilayer. Bi bermakna 2. So, fosfolipid atas, fosfolipid bawah. Tetapi kalau satu saja unit dia tu, yang ada kepala dan juga 2 kaki tu, kita panggil dia sebagai fosfolipid. Tapi kalau dia ada atas dan bawah tu, kita panggil sebagai fosfolipid bilayer. Okey, macam mana menjadi bilayer? Made up of cell membrane that is critical to cell's ability to function. Maknanya dia adalah untuk membolehkan sel itu berfungsi dengan jayanya. Maknanya kat sini, kalau awak tengok kat situ, ada 2 kat situ. Ada kaki, kita panggil sebagai hydrophobic tail, dan juga hydrophilic head. Okey, macam mana nak kita fahamkan benda ni ataupun kita nak hafal? Tak perlu hafal lah. Yang penting adalah kefahaman awak. Hydro bermaksud air, phobic bermaksud takut. Hydrophobic tail, dia takut air. Maknanya dia di dalam plasma membrane. Kalau hydrophilic head,
Felix main suka. Hydro means air. Kepala yang suka air. Maknanya bola tu, bulat tu, kalau tengok structure ni, bulat itu dia suka kepada air. Yang dalam tu dia tidak suka kepada air. Maknanya dia akan lari daripada air. Sebab itu plasma membrane kita panggil bilayer. Atas, bawah, kan? Atas dia suka air, bawah ni pun suka air, tengah-tengah dia tak suka air. Sebab tu dia menjadi satu barrier antara kawasan di luar sel dan juga kawasan di dalam sel. Itulah kita panggil sebagai fosfolipid. Ingat kalau satu saja, which is yang kepala ni ada bulat dan dua kaki tu, kita panggil sebagai fosfolipid. Tapi ada dua layer fosfolipid, bilayer. Bi mean dua. Okay, next please. Kita tukar kejap. Okay, next dah tukar. So yang kedua adalah channel of pore protein. Cikgu, apa beza channel dengan pore protein? Channel dengan pore adalah benda yang sama sebenarnya. Cumanya istilah itu digunakan dalam konsep ataupun silibus KBSM dan juga KSSM. Untuk KBSM kita pakai sebagai pore protein. Tapi kalau untuk KSSM dia dah bertukar kepada channel protein. Cikgu salah ke kalau pakai? Tak salah. Cuma sila biasakan ikut buku teks yang telah kita sediakan. Kalau dalam KBSM Form 4 sekarang, sila pakai channel protein. Tapi untuk yang Form 5, gunalah pore protein. Tapi masalahnya benda yang sama. Ya, balasan benda yang sama, tetapi kita biasakan dengan skema. Baik. So seterusnya kita tengok channel protein ni apa sebenarnya. Awak tengok kat sini. Okey, ni adalah structure plasma membrane yang kedua. Awak tengok dekat area sini, kita ada satu laluan ataupun pore, rongga atau ruang, liang. Kita panggil liang lah. Liang, liang, protein liang. Kita tak pasti bahasa Melayu apa. Liang tu dia akan membenarkan molekul awak akan lepas daripada external dalam kepada internal environment of the cell. So tengok situ, extracellular cell, kemudian dalam tu ada cytoplasm. So dia molekul akan melalui pores tersebut untuk masuk ke dalam sel. So seterusnya, struktur seterusnya adalah carrier protein. Ini sama juga. Ini sebelah kanan. Okey, sebelah kanan. Carrier protein. Dia berbeza dengan channel protein. Kalau channel protein, dia adalah laluan ataupun rongga atau liang. Tapi kalau carrier protein, dia ada specific site yang membolehkan hanya certain substance saja yang melekat dengan dia dan bawa kepada di dalam sel. Itu maksud carrier protein. Dia carrier, dia membawa. Kalau channel protein tadi, dia hanya channelkan sahaja. Tetapi kalau carrier, dia tolong bawa masuk. Gunakan spesifik. Awak tengok, bentuk dia pun spesifik. Daripada extracellular, bentuknya bulat. Kita punya carrier protein tu pun bentuk bulat. Dia punya specific site. Kemudian dia akan membenarkan substance atau molekul masuk ke dalam sel dengan menggunakan dia punya specific site tadi. Okey. So seterusnya adalah glycolipid. Okey, baik. Ada dua benda dalam struktur plasma ni. Kita panggil glycolipid dan juga glycoprotein. Apa beza dia? Tak tahu beza. Sian risau kadang-kadang tak erti beza risau tak ada ni. Tak boleh identify between glycolipid dan juga glycoprotein. Senang je. Kita bagi satu tips senang. Kalau glyco tu ataupun kita panggil carbohydrate chain tu melekat kepada protein, kita panggil sebagai glycoprotein. Kalau dia melekat kepada lipid ataupun struktur lipid, kalau tengok sebelahnya, dia kita panggil sebagai glycolipid. Glyco tu adalah carbohydrate chain. Tengok pada apa yang dia melekat. Tak senang senang je, tak susah pun. So kalau dia melekat dengan protein, kita panggil sebagai glycoprotein. Kalau dia melekat dengan lipid, kita panggil sebagai glycolipid. Itu je senang kan. Risau kadang-kadang sian, risau. So apa fungsi glycolipid dan juga glycoprotein ini? Kita tengok dekat bawah tu, dia tulis apa? Act as a receptor to hormones such as insulin, stabilize the membrane,
by forming hydrogen bond with water and act as antigen for cell identification. Baik, disebabkan dia di atas permukaan plasma membrane, dia bertindak sebagai identification. Maknanya apa? Bila ada kehadiran glyco ini, dia sebagai penunjuk arah ataupun antigen. Okey, contohnya antigen ini dia akan react kepada antibody something ataupun hormon something. Sekiranya ada kehadiran, dia akan bertindak balas. Tetapi kalau tidak sama, contohlah insulin tu datang ke dalam sel, menghampiri sel insulin. Ini bukan kawan aku ni, aku tak kenal. So dia tidak boleh bereaksi. So maknanya fungsi glycolipid ataupun glycoprotein ini sebagai identification, cell identification. Okay, sel itu perlu menunjukkan dia bahawa dia perlukan hormon itu ataupun antibody itu. Kemudian glycolipid dan glycoprotein ini bertindak sebagai identifier. Weh, aku kawan kau, bertindak kat sini. Macam tu kan, aku kawan kau, bertindak di sini. Begitu kan. So itulah function dia. Okay, kemudian juga dia stabilize membrane dengan membuat satu hydrogen bond dengan air. Glycolipid ni pun, glycoprotein boleh buat bonding dengan water molecule untuk stabilizekan sel tersebut. Okey, seterusnya glycoprotein sama juga. Cuma beza tadi glycolipid dia lekat dekat lipid. Kalau glycoprotein dia lekat dekat, tengok kat sana tu, dia melekat dengan protein. Kemudian last but not least kita ada kolesterol. Kolesterol tu yang kalau makan McD, kalau makan apa-apa tu yang banyak benda-benda berminyak tu banyak, kolesterol sebenarnya ada fungsi dia sebenarnya. Kolesterol dalam badan kita ni, tak semua kolesterol jahat kan. Ada kolesterol yang berguna untuk kita punya badan. Contohnya yang macam ni, kolesterol fits between phospholipid. Maknanya apa? Awak tengok yang kuning itu adalah kolesterol. Dia akan menyebabkan kolesterol will makes the phospholipid bilayer stronger, more flexible and less permeable to water soluble substance such as ion. Okey, minyak dengan air tak boleh bergabung, betul? Sebab diorang ada lain polar dia. So diorang tidak boleh bergabung. Disebabkan itu salah satu punca ada kehadiran kolesterol pada plasma membrane adalah untuk mengelakkan semua substans yang ada dengan unsur air masuk ke dalam sel. Cuba bayangkan berduyun-duyun, berbondon-bondon air masuk dalam sel. Sel kita pun akan jadi gemuk. Bila sel kita gemuk, pecah sel kita. So rosak, dah tak ada sel kita akan mati. So sebab itu ada kehadiran kolesterol tu tadi. Dan selain daripada itu, kolesterol juga akan menyebabkan kita punya sel akan lebih stronger and flexible. Okay, ingat untuk kolesterol dia akan menyebabkan phospholipid bilayer are stronger and more flexible and less permeable to water soluble substance. Benda yang boleh melarut dalam air dia akan halang daripada masuk. Sebab awak kena ingat, minyak dan air tidak boleh bergabung. Okay, seterusnya mana? Okey, seterusnya permeability of plasma membrane. Apa itu permeability of plasma membrane? Permeability of plasma membrane bermaksud adalah kebolehterlusan air. Bukan, kebolehterlusan plasma membrane itu apa sebenarnya yang boleh lalu, apa yang tak boleh lalu. Kenapa dia buat macam ni? Baik. So, plasma membrane are said to be selectively permeable membrane. Maknanya dia tidak membenarkan sesuka hati semua substance masuk, dan tidak membenarkan sesuka hati sewenang-wenangnya semua benda substance keluar daripada sel. Dia adalah selectively permeable membrane. Okey, ingat satu tips untuk KSSM tahun ini, kita guna selectively permeable membrane. Tetapi untuk KBSM, which is yang previously syllabus, kita pakai semi permeable membrane. Cikgu ada beza ke
ada dari segi term sahaja, tapi benda ni adalah benda yang konsep yang sama antara KBSM dan juga KSSM. Cuma gunakan silibus awak. Macam contoh untuk KBSM kita guna semi permeable membrane, tapi kalau untuk KSSM kita pakai selectively permeable membrane. Sebab apa? Kita refer kepada buku teks silibus awak, sebab skema akan merujuk kepada skema jawapan akan merujuk kepada buku teks. Baik. So, apa sebenarnya selective permeable membrane ni? Kalau kita ubah kepada ayat kefahaman kita, selective permeable dia tidak membenarkan semua, dia memilih. So, maknanya certain molecule across it and prevent or limit the movement of substance yang akan across plasma membrane itu. Tak semua benda akan boleh masuk. Dia akan prevent or limit movement of substance. Kemudian kenapa dia boleh berlaku begitu? Kenapa dia boleh prevent and limit? Apa yang digunakan sebenarnya? Dia sebabkan oleh building structure dia tu, yang menyebabkan yang menjadikan dia sebagai selective permeable membrane. Sebab struktur dia terdiri daripada fosfolipid dan juga protein. Fosfolipid dan protein ini yang mengawal atau regulate which one substance yang boleh across, which one substance yang tak boleh across. So, itulah maksudnya selective permeable membrane. Kenapa dia menjadi begitu? Sebab struktur dia. Struktur dia ada apa? Fosfolipid dan juga kita ada protein itu tadi. So kita tengok, dah habis. Itu sahaja untuk 3.1. Okay, beres. So the key point untuk 3.1 ini adalah kita nak tahu struktur dia. Kalau kamu boleh lukis, kira dah pas. Lukis plasma membrane dan sebagainya, is very good. Macam ni cap dia, very very good. Kalau boleh lukis, apa yang nak dilukis cikgu? Kena lukis fosfolipid bilayer, kemudian kita ada channel protein, protein, kita ada carrier protein, glycolipid, glycoprotein ataupun kolesterol. Itu struktur dia. Kemudian kamu kena explain struktur tu, apa fungsi dia, macam mana rupa dia dan sebagainya. Kemudian kenapa kita cakap plasma membrane ini sebagai selectively permeable membrane. Maknanya ada benda yang boleh masuk, ada benda yang tak boleh masuk. Itu yang kita kena tengok. Baik, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share. So that's all for today. Bye bye. We catch you slipping fast, so we'll get touch up.